اللهم اجعلني من يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita rapatkan sembah dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur kita, diberikan peluang kepada kita untuk bersama di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menunaikan ibadah dan menjawab mubudiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung balik kitab kita masih di perbahasan Asmaul Husna yang tertunda, tertangguh, terhenti sejak bulan pertengahan bulan 3. Lah berapa? 14.3, pertengahan bulan 3 lah tadi. Sampailah hari ini 11 hari bulan 7. Alah, mau cuti. Nak cuti lagi? Satu tadi dia bertanya, tak mau cuti lah. Kalau tak ada orang tanya tadi, ni mah cuti lagi macam ni. Jadi nama malam ni nama yang ke berapa? 61. Nah, tu kan 62. 62 kot? 62. Nah, tu lebih lah. Jadi kita masih lagi perbahasan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nama yang nak masuk, nama yang ke-62. Semua 99. Ni tak banyak dah. Lepas pada setengah dah. Jadi nama yang ke-62 61 pegang ketua Al-Mumit. Al-Mumit 61. Ya kapal suara pun dia nak batuk ada. Tu yang tak apa nak ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi ulumih fi darain amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-61 Al-Mumitu, yang bermaksud yang menjadikan akan mati dan mengeraskannya atas mereka yang menghendaki ia akan dia. Itu maksud Al-Mumit. Kalau erti perkataan tu maknanya Allah Ta'ala tu yang mematikan. Bagi mati tu Allah. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup dan dia yang mematikan. Jadi dia tadi yang menjadikan akan mati. Jadi bukan malaikat Israel yang mematikan kita. Bukan malaikat Israel yang mematikan kita. Malaikat Israel alaihi salam hanya menunaikan tugas yang Allah bagi kat dia untuk mencabut roh, cabut nyawa kita. Orang beriman dicabut dari keluar last tadi melalui kubur. Ditarik sikit-sikit sampai kubur dah hentak. Yang orang doktor tu kata memandang tu, dia nampak roh keluar. Adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang musyrik, orang munafik, tarik ke ubur-ubur juga. Tapi dia tarik turun dulu. Himpun di kaki.
baru rentak terus ke ubun. Kita dah tarik sikit, naik sikit dah kaki, naik sikit sampai ke ubun, keluar. Orang kafir, musyrik, munafik, dia tarik turun ke kaki dulu, baru dah rentak. Jadi teruk lagi lah. Jadi yang bagi mati tu Allah Ta'ala. Malaikat Israel hanya tugas dia mencabut nyawa. Bukan dia bagi mati. Sebab tu bila ada orang mati, kita tak pernah salahkan Israel. Bukan, kita tak akan salahkan Israel. Cuma kita akan bagi sebab sakit, demam, jantung, stroke, darah tinggi, kencing manis, aksiden, terkejut, habis-habis mati terkejut. Tak sakit apa? Mati terkejut. Mati terkejut. Itu asbab yang Allah buat untuk Allah buat mati. Allah buat sebab untuk Allah jadikan mati. Sebab tu Allah buat. Macam mana sebab? Kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita tak kala mati, kita tak tahu. Yang tahu tu Allah. Cuma yang penting kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dimatikan kita husnul khatimah. Mati dengan kalimah la ilaha illallah, mati di tempat yang baik, mati dalam keadaan melakukan kebaikan, mati dalam keadaan berkata perkataan yang baik. Itu husnul khatimah. Mati pada hari yang baik. Doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Doa minta Allah habiskan umur kita dengan kebaikan dan jangan habiskan umur kita dengan kejahatan, su'ul khatimah. Jangan kena dah tak elok. Allah marzuqna husnul khatimah wa ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, akhirkan hidup aku dengan husnul khatimah, dengan kebaikan, dan akhirkan perkataan aku, ucapan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha. Hak tu je kita minta kepada Allah. Yang nak bagi mati tu Allah, yang jadikan mati tu Allah. Tu dia kata, dan mengeraskannya atas mereka yang menghendaki ia akan dia. Mana Allah paksakan kematian itu berlaku kepada kita. Kita tak boleh lari. Tu mengeraskan mana kita tak boleh lari. Tu dia mengeraskannya atas mereka. Mana kita tak boleh lari daripada kematian. Kok mana kita lari pun, pasti kita akan mati. Kata mereka yang menghendaki akan dia. Itu semua kehendak Allah. Cuma saat bila kita tetap mau tak mau, kita kena mati. Seronok pun kena mati, tak seronok pun kena mati. Buat baik pun kena mati, buat jahat pun kena mati. Orang beriman kena mati, orang kafir kena mati. Semua kena mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, tiap yang hidup tu pasti merasai kematian. Jadi kita nak pergi mana? Kita tak boleh pergi mana. Kita tak boleh lari. Kita kena hadapi kematian itu. Sebab itu Imam Ghazali pesan kepada kita supaya kita sentiasa zikrul maut, makna ingat akan kematian. Dia kata ingat ni
maka dia suruh kita buat persediaan untuk mati, buat bekal, sedia bekal. Perjalanan selepas daripada kematian kita adalah satu perjalanan yang panjang, yang lama. Bermula kita duduk di alam barzakh, alam kubur, sampailah kiamat. Panjang masa. Berapa lama kita tak tahu. Berapa lama kita akan berada di alam kubur, alam barzakh lepas kita mati kat dunia ni, Allah hidupkan balik dalam kubur. Berapa lama kita akan duduk dalam kubur? Wallahu a'lam wa ilaihi ma'ab. Nabi pun dah duduk dalam kubur 1400 tahun lebih. Nabi Nabi Nuh lagi lama, Nabi Adam lagi lama duduk dalam kubur sampai gelah ribuan tahun. Kita tak tahu lama mana. Dalam kubur tu lama dah. Keluar pada kubur, yang berbangsa hari kebangkitan, hari kita dihidupkan balik, ini dikeluarkan daripada perut bumi. Berapa lama kita nak hidup? Itu selama-lamanya. Jadi masa yang panjang tu dia perlukan bekalan yang banyak. Di Kuala Lumpur tak apa, 1,000 cukup. Belanja pergi balik apa semua, minyak betul apa semua, 1,000 cukup. Tak habis pun 1,000. Minyak pergi balik 300 kata. Tu pergi balik 200, 500. Makan pergi balik kata-kata ada 300 satu keluarga. Tak habis 1,000. Tak banyak. Kalau habis 1,000 pun tak banyak 1,000. Tapi pasal Kuala Lumpur dekat lah. Upah hotel batu lah. Pergi sama tak sampai 6 jam, 5 jam, ada orang 4 jam lepas. 4 jam tu dia nak kereta Melayu, nak kereta lah 15, 16, 4 jam lepas. Nak member kawan naik motor besar pergi Kuala Lumpur. Dia sembang ni, berapa jam? Dia kata 4 jam, dekat tak apa sampai tu. Tanya dia naik apa? Jangan tanya dia kata. Jangan tanya dia kata. Jangan tanya tu mana terat tu. 1617 tu kot, nombor tu besar. Jangan tanya ada lagi. Tak sampai 4 jam, tak sampai. Pergi balik. Habis-habis kata 7 jam. Kita nak kata 6 jam, pergi balik 12 jam. Tak ada mana. Bekalan kita tak banyak. Ni, kita lepas mati ni, panjang perjalanan kita. Jadi, kita kena sentiasa ingat mati dengan membuat persediaan. Sebab Allah mengeraskan hati mereka itu. Maknanya kita mau tak mau terpaksa mati. Dipaksa untuk kita mati. Mau kita minta biarlah mati kita dalam keadaan baik, dalam keadaan elok, dalam keadaan orang suka. Kita pi orang ingat kita. Jangan kita pi lega, dia tak ada dah. Ada dia bersakit kepala, tak ada dia lega kampung ni. Itu tak ono. Kalau tak ada dia, duk teringat, tak ada dia, kalau ada dia bagus, itu makna Alhamdulillah. Mana kalau kita ada orang suka, tapi kalau kita tak ada orang suka, itu tak syok, tak mau. Jadi sebab duduk kat dunia ni, dia nak kena buat baik, nak kena buat kerja-kerja yang elok dan kebajikan supaya orang ingat kita. Bila kita mati, orang masa sedih, dia akan kehilangan kita. Jadi kita akan hadapi kematian.
Waktu nak mati, kita sebut dulu, kita baca hadis dulu. Waktu kita nak mati, akan ada 2 malaikat yang menanti untuk sambut roh kita. Mereka akan duduk dekat. Waktu nak cabut nyawa kita, 2 malaikat ni duduk tunggu. Satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Malaikat rahmat bersamanya kain kapan wangian daripada syurga. Dia bawa kain kapan wangian daripada syurga. Ada malaikat azab bersamanya kain kapan benda-benda busuk daripada neraka. Na'udzubillah. Kalau kita orang baik, waktu mati itu kita orang baik, mati kita husnul khatimah. Jadi kita dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Maka bila roh kita keluar, sepantas kilat malaikat rahmat akan sambak roh kita daripada malaikat Israel. Sepantas kilat, walaupun dia jauh sejauh mata memandang, tapi sepantas kilat dia akan sambak roh kita bubuh dalam kain kapan yang ada haruman hanut, wangian daripada syurga. Balut kita dengan kain kapan tu, dia bawa naik ke langit. Waktu bawa naik tu, dia akan diiringi oleh ribuan malaikat yang ada di muka bumi. Akan iringi roh kita yang dibawa oleh malaikat rahmat tu sampai di pintu langit. Dia bagi salam kepada malaikat, maka malaikat yang ke pintu langit akan tanya, roh siapa ni? Dia bak si Fulan bin si Fulan, nama sekian-sekian. Maka dia ni orang baik, maka dibuka pintu langit pertama, dibawa naik. Dan naik nak pergi langit tu, semua malaikat yang ada di langit yang pertama itu akan mengiringi roh kita. Allah Akbar. Begitulah sampai ke langit yang ke-7, sampailah di atas tadi, pintu langit itu dibuka. Maka di sana Allah Ta'ala akan perintahkan supaya buku catatan amal kita disimpan di tempat yang bernama Illiyin, tempat yang paling tinggi. Kemudian roh itu akan dikembalikan semula ke jasad kita di alam kubur. Itu roh orang beriman diiringi oleh malaikat. Malaikat mau kenal siapa dia. Kita roh tu adalah roh kita. Tapi kalau orang tu orang yang asli, orang yang tak banyak elok, orang yang kufur kepada Allah, orang yang derhaka kepada Allah, mati tak mau tobat, mati tak tobat, maka roh dia akan disambut oleh malaikat azab yang akan membalut kita dengan keikapan daripada neraka, yang di dalam keikapan tu hanyalah ada busuk, benda-benda busuk ya. Roh kita jadi busuk. Na'udzubillah. Bila bawa, dia sama, dia bawa pergi, nak buka pintu langit tak dibuka. Tanya siapa? Si Fulan bin Sulana, dia kena, dia tak buka pintu langit. Akhirnya Allah kata, simpan buku catatan amal dia di tempat yang bernama Sijin. Sijin nama mana? No, bawah pada pokok bumi yang ke-7. Sijin tu bawah pada pokok bumi yang ke-7. Tu sebawah tu Sijin. Simpan itu. Kena roh akan dihantar balik ke jasad kita. Lepas itulah kita akan disoal siasat oleh Munkar dan Nakir. Lama mana Allah alam perjalanan itu kita dah tahu. Jika lama mana jadi kita doalah kepada Allah supaya kita ni dalam keadaan yang husnul khatimah ketika
ketika mati. Mati duk tengah maya, mati tengah baca Quran, mati sedang bersedekah, mati duk cakap benda elok, mati di tempat yang elok. Macam apa? Ada orang kita Hamzan, almarhum, mati dalam keadaan duk berdoa kepada Allah. Masya Allah, Allah bagi kat dia dalam masjid. Allah bagi kat dia, Masya Allah. Kita pun dapat macam tu lah. Duk amin, amin. Allah Akbar. Kita harap kita pun dapat macam tu. Tak imam najib mana? Mati duk tengah khutbah Jumaat. Allah Akbar. Mati duk tengah khutbah, duk tengah berdakwah, tengah mengajak manusia kepada kebaikan. Itu mimbar mati. Allah Akbar. Ada orang mati duduk tengah sujud, ada orang mati duduk tengah baca Quran. Kita harap kita pun macam tu juga. Tapi nak beritahu tu, kita kena melazimkan kehidupan kita dengan benda-benda macam tu, dengan benda-benda baik. Lalu duduk tempat-tempat yang baik, selalu duduk buat benda-benda baik, insya-Allah mati kita pun husnul khatimah. Doa kita dengan usaha kita. Jadi Allah ni akan mematikan kita. Allah yang jadikan mati dan dipaksakan kita semua menemui kematian yang tidak akan dilewatkan atau dipercepatkan walaupun satu saat. La yastaqdimun wala yastakhirun. Satu saat pun tak akan dipercepatkan atau dilewatkan. Tepat masa dia. Zahir dia kamar tepat pada masa dia. Dia main jumpa Nabi, dia bagi salam, nak ambil nyawa Nabi. Kita tak tahu. Kalau dia main bagi salam, tak tahu kau mati dengan salam dia ke. Terkejut. Kita tak tahu. Jadi sampai saat, sampai ketika kita akan mati. Tak lewat, tak cepat. Dia menepati masa. Menepati masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita pernah berdoa panjang umur, kalau Allah makbul, Allah terima. Panjanglah umur kita, dia tak main lah. Dia main waktu mana Allah takkan tarikh yang kedua. Tarikh pertama malam ni kita mati, kita doa kepada Allah. Tam tadi minta panjang umur, Allah terima. Dia tak main dalam malam ni. Dia main tarikh yang kedua yang dah ditetapkan oleh Allah. Bila dah tahu. Kita pun tak tahu tarikh kedua tu bila. Kita pun tak ada doa, kita minta kepada Allah pada panjang umur kita, Allah terima ke tak, kita pun tak tahu. Pada tak tahu tu lah, kita kena sentiasa bersedia. Macam mana orang yang duduk dalam penjara yang dihukum gantung mandatory, mati, hukum mati. Mereka tu tahu dah tarikh nak mati. Dia berpersediaan, bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau Allah terima taubat mereka, Allah terima ibadat orang dia duduk penjara tu, alhamdulillah, mati dia husnul khatimah. Dia betul tarikh mati. Tapi walaupun tahu tarikh tu dihukum tak dia akan mati, adakah dia akan mati pada tersebut? Wallahu a'lam. Mungkin masa tu, atau mungkin ada benda-benda yang menyebabkan dilewatkan hukum gantung tu. Allah Alam. Kita tak tahu. Semua hak tu tarikh yang ditetapkan oleh manusia. Tapi tarikh yang ditetapkan oleh Allah, kita tak tahu. Tak tahu. Ada orang dekat anak-anak bukan tu lah. Tak tahu, ada masalah, tak digantung.
ubah tarikh. Jadi apa pun kita buatlah persediaan untuk menemui kematian. Itu maksud dalam kitab perisai. Kita tengok dalam kitab ni dia kata apa? Al-Mumi itu dia kata Allah yang mencipta kematian, atau dia kata memberhentikan kehidupan. Mana bila mati, nyawa kita keluar, roh kita keluar, mana hidup kita dah tamat. Hidup dah tamat. Mana memberhentikan kehidupan, hidup dah tamat. Dia juga lah yang memati dan memusnahkan mereka mengikut yang dikehendakinya. Jadi semua tu berlaku dalam iradah. Iradah Allah Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kehendak kita. Walaupun kita setengah orang dia kata aku mati daripada aku hidup dia aku mati. Ada orang dia tak tahan dah menanggung ujian yang Allah bagi, ujian sakit. Dah dia kata biar aku mati aku hidup macam ni. Adakah Allah akan terima? Allah ma'ala. Tapi kita janganlah doa mati je. Kalau nak doa boleh, Nabi ajak kita nak doa minta mati boleh. Tapi Nabi ajak cara doa dia, ya Allah, kalau mati itu lebih baik untuk aku, maka matikanlah aku. Dan jika hidup itu lebih baik bagi aku, maka sembuhkanlah daripada sakit aku ini untuk aku teruskan kehidupan. Aku tu tak boleh. Jangan ya Allah, bila aku mati supaya aku tak akan hidup. Tak boleh. Tak boleh. Ini Nabi ajak, nak doa, aku tu. Kalau mati itu baik bagi aku, maka matikanlah aku. Kalau hidup itu baik bagi aku, maka sembuhkanlah aku dari penyakit ini supaya aku dapat sambung kehidupan. Begitu kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua tu berlaku dengan iradah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak ada kudrat, tak ada kuasa yang boleh menyebabkan kematian. Kita tak boleh bagi mati. Kita tak boleh bagi mati orang. Nabi Ibrahim disembelih oleh pak dia, tak mati pun. Bukan manusia boleh mematikan. Walaupun pisau tu tajam, tapi tak mati pun. Tak mati. Namrud bakar Nabi Ibrahim, Nabi nak bagi mati, tak mati pun. Pasal bukan manusia yang mematikan. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dalam kitab. Dan kita tengok nak beramal dengan nama ni, apa faedah pada nama yang kita boleh amalkan. Yang pertama, baca sehari 25 kali. Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit. Baca 25 kali. Waktu mana? Lagu mana nak baca? Ambil tapak tangan, tak kat perut, baca 25 kali. Apa tujuannya? Faedah dia supaya kita tidak mendapat mimpi yang buruk ketika tidur. Jadi nak tidur tu ambil tak tangan perut ni, baca Ya Mumit Ya 25 kali, insya-Allah kita tidur taklah mimpi benda-benda yang buruk, benda-benda pelik. Tu minta tujuannya nak hindarkan mimpi tu, mimpi-mimpi yang tak elok waktu tidur. Tu yang pertama, baca 25 kali dengan meletakkan tangan di perut waktu nak tidur. Yang kedua, baca sebelum tidur 25 kali juga, untuk kita nak bagi pemikiran kita tenang, tak serabut. Baca sebelum tidur 25 kali. Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit sebelum tidur. Kau tak bala dia nak kot.
Tak malam marah kan. Tak ada nak baca tu doa tak baca apa tak ada marah tu. Ada orang saya tak kepala dia nak. Nak bunyi marah. Jadi nak bagi fikiran kita tenang, tak sabut, baca 25 kali sebelum tidur. Yang mix. Yang ketiga, nak elak daripada ilmu-ilmu yang jahat, ilmu hitam. Orang buat santau, orang tak jin lah, janji tak santau jin apa semua tu lah, gangguan-gangguan tu. Nak elak yang ni, baca setiap hari 7 kali. Betul mana apa? 7 kali untuk elak daripada gangguan orang santau, orang sihir apa semua. Yang keempat, nak kawal nafsu kita. Nafsu kita kadang dia berjolak. Nafsu hak nu nak, hak ni nak macam-macam. So tengok benda-benda. Cuma tak boleh kawal. Jadi nak kawal nafsu kita, baca ya mumis ni setiap hari. 490 kali. Nafsu nak buat benda tak elok. Nafsu dengan dunia. Semua tu. Nafsu dunia, nafsu nak dunia. Nafsu apa nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Semua nafsu. Jadi nak jaga, nak kawal nafsu kita ni supaya terkawal. Baca 490 kali setiap hari. Lebih apa? Terangkan lah. Baca. Waktu mana pun tak apa. Baca lah. Lepas maghrib, lepas isya sikit, temu-temu, sampai 5 waktu, campur 490 kali. Baca. Buat amalan. Kemudian yang kelima, kalau kita ada musuh yang sentiasa mencari jalan untuk memusuhi kita, nak buat benda-benda apa kadang-kadang musuh ni kan, macam orang dengki. Dia cari jalan, orang jalan kot ni. Manusia yang dengki ni dia akan buat macam-macam. Tu di antara salah satu musuh orang beriman yang Nabi sebut ialah orang mukmin yang ada sifat dengki. Itu musuh. Ataupun siapa-siapa hanya dia musuh kita, yang sentiasa berusaha untuk buat benda-benda tak elok kat kita. Cara-cara zahir ke, sama batin kan tak kira dah. Jadi nak bagi perancangan musuh tu kalau gagal, supaya dia buat apa pun tak jadi, maka sentiasalah kita membaca yang mumi tak tahu lah, baca selalu. Kalau kita tahu kita ada musuh, bercari jalan. Nombor apa ni? Baca yang mumi ni sebanyak mungkin setiap hari. Duduk saja baca yang mumis, yang mumis, yang mumis. Lagi duduk buat waita baca yang mumis, yang mumis, yang mumis. Ada orang baca sebanyak mungkin. InsyaAllah musuh yang bercari jalan nak buat apa-apa kita ni, dia akan gagal. Dia takkan berjaya. Kerana kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita duk sawu nama dia, ya mumis, ya mumis, ya mumis. Jadi baca insya-Allah. Itu 5 amalan bagaimana nak beramal, faedah.
yang boleh kita ambil daripada nama Ya Mumin, insyaAllah. Jadi habis nama yang ke-61, insyaAllah. Ke depan kita sambung nama yang ke-62, Ya Hayyu, lawan kepada Ya Mumis, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa kita dengar pada malam ni ada kebaikan untuk kita bersama, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan yang kita buat dengan menggunakan menyebut nama Allah yang Mumin. Semua tu daripada Allah. Kita hanya berikhtiar, dan yakinlah dengan ikhtiar kita Allah akan mengabulkan apa yang kita nak, insya-Allah. Jadi sekarang itu untuk malam ni kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam wa ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bil hikmati wa anshur 'alaina rahmatak. Wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.